Assalamualaikum guys. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Apa khabar? Alright. So hari ini masih sama 24 Januari 2024. Sekarang 8.37 pagi. Okey, apa yang saya nak bagi tahu kepada semua yang dah bangun dan pergi kerja, semoga saya mendoakan semoga hari anda sentiasa ceria selalu. Okey, dalam hidup ni kita santai-santai je. Okey, bila kita trade pun kita santai, bila kita bekerja pun kita santai, tapi janganlah malas sangat. Kalau boleh rajinlah buat kerja tu. Santai bermaksud kita siapkan semua kerja kita awal-awal. Janganlah drag kerja anda semua tu. Kalau boleh siap cepat, habis kerja cepat, kita balik, kita tengok family, malam kita trade. Okey. Tetapi untuk pair GJ kali ni, kalau you nak trade adalah masa yang terbaik sewaktu London Open. Masa tu pula korang tengah kerja. Gitu. Sebab tu saya katakan tadi, kalau boleh buat kerja biar siap awal. Nanti waktu London Open tengok ke manakah pergerakan dia. Gitu. Okey. So kalau dia melibatkan masa, kalau kita belajar tentang masa, so waktu US Open nanti kadang-kadang dia akan relate dengan waktu London Open. Pergerakan dia akan dipengaruhi oleh apakah pergerakan yang dibuat semasa London Open. Ini berkaitan dengan masa. Yang ni nanti saya ajarlah. Okey, InsyaAllah kalau ada masa saya akan boleh ajar. Kalau tak ada masa saya tak boleh ajarlah. Gitu. Okey. So selamat datang kepada semua yang baru mengenali atau baru terjumpa channel saya ni. Jangan lupa tekan button subscribe. So far sekarang kita ada 4. Saya punya target hari ni nak cari 10 lagi subscribers. So far sekarang ada 4 sajalah. InsyaAllah mana dah tahu sampai malam nanti naiklah kepada 10. Ini target saya setiap hari, mencari 10 subscribers yang baru. Okay, so kalau anda tiba-tiba tengahlah layar YouTube, ini channel apa ni macam best je buat mapping ni, kliklah subscribe. Nanti saya akan sentiasa update mapping dari semasa ke semasa. Alright. Okay, tanpa membuang masa, saya tak nak buang masa korang pun. Saya nak tunjukkan apakah yang terjadi pada pergerakan ataupun apakah yang bakal terjadi kepada pergerakan GJ, iaitu GBP JPY. Okey. Jika dilihat daripada pergerakan yang saya buat mapping sebelumnya, Alhamdulillah, saya tak tahulah siapa yang follow. Mungkin tak ada yang follow pun. Video ni saya dah tunjuk dah. Masuk kotak, cari peluang sell. Kalau kita tukar kepada time frame lebih kecil, di kotak yang saya tandakan itu, okey, nampak ni kotak dia, nampak ni kotak dia kan. 5 minit saya ambil 5 minit je. Okey, kotak. Saya tarik sikit lah bagi orang nampak. Tak pun tak payah tarik lah. Tak payah tarik, buang masa je. Okey, kotak saya dah tandakan. Yang ni saya buang dulu lah. Apa benda ni, bentuk bulat ni macam bulan ni. Saya buang dulu, nanti korang tak nampak. Saya buang-buang ini semua, line-line ni semua saya buang dulu. Okey, saya tandakan sebelum ni. Kalau dilihat daripada video sebelum ni, saya ada bagi tahu bila price masuk dalam kotak, lihat apakah yang akan terjadi. Kalau ada perubahan harga, kita cari peluang untuk sell. Sebab saya jangkakan selepas dia masuk kotak, dia akan membuat perubahan harga dan kita kena cari sell masa tu. Okey, tak tahulah siapa yang ada tengok video tu dan di follow ke. Saya tak tahu sebab tak ada feedback pun. Tu yang saya rasa macam tapi tak apa. Saya tak kisah pun korang nak tengok ke, korang tak tengok ke. Ini boleh dijadikan portfolio saya. Gitu. Alright. So saya katakan bila masuk dalam kotak yang ini, cari perubahan harga. Ada perubahan harga, bila pullback cari sell. Kan jadi? Ni anak marah ni. Bila dia bergerak, membuat perubahan harga, dia pullback, cari sell zone 618. Dalam video saya sebelum ni pun saya dah bagi tahu. Kalau nak cari di dua zone ini. Sama ada dia mencari di area 0.5 ataupun 0.618 Fibo retracement. Saya dah ajar. Kalau you all tengok lah saya punya live ke, you all tengok saya punya video-video sebelum ni ke, saya dah bagi tahu. Cari di kawasan-kawasan ini.
Kalau tak pergi kat 0.5, dia akan pergi ke 0.618. Kita punya SL akan berada di atas daripada kotak ini. So at least selamat. Apakah yang terjadi selepas kalau you masuk sel yang ini, dia membuat penurunan sebanyak berapa? Jom kita kira. Berapa ni? Kira. Tengok berapa? Ni saya tak tahu nak kira. Tak pandai matematik katanya. Nampak? Penurunan. Why not you ambil je, tak kisah berapa ratus pip pun, you ambil even hatta 50 pip 60 pip pun jadi, janji ada profit, betul tak? Ini yang saya katakan, kalau you subscribe kepada channel saya akan tunjukkan zone manakah you boleh masuk entry. Tapi bila dia sampai zone, jangan terus masuk sell, kita tunggu ada perubahan harga. Macam video-video saya sebelum ni, saya bagi tahu, tunggu perubahan harga. Bila dia pull back, carilah peluang sell di situ. Kerana apa? Kerana kita dah nampak dia punya trend ke mana. Saya dah kata dia akan ke bawah. Cari peluang untuk sell. So bila jumpa, masuk. Okay. So daripada situ saya dah tunjukkan, you just cari peluang. Sebab tu saya katakan, kalau boleh subscribe channel saya, sebab you tengok je video ni, saya share video yang sebelum ini pada pukul 7 pagi. Okay, dia terjadi pada waktu petang. Tak apalah, at least korang dah tengok. Gitu, at least korang dah nampak. Begitu punya. So dah nampak, tak apalah. Betul tak? Masa saya buat analisa tu, baru je price kat sini rasanya, kalau tak silap. Ke kat sini, saya tak ingat dah. Hari Senin. Ini hari Rabu. Hari Senin saya share. Yang ini. Kan jadi petang ni. Gitu. Alright. So at least dah waktu ini, kalau terjadinya pergerakan tu, you masuklah. Okay. Tak apa. Lupakan benda yang dah lepas. Sebab you pun tak tengok video saya sebelum tu. Betul tak? Time tu you kata, alamak, kenapa lah aku tak tengok? Tapi tak apa. Sebab tu saya kata, subscribe kepada channel saya. InsyaAllah saya akan beri zone-zone yang terbaik untuk you masuk entry. Saya kata, bila dia pull back, bila dia buat perubahan harga, pull back, cari peluang untuk sell. Gitu. Okey. Untuk pergerakan yang akan datang ni, jom kita tengok apakah ataupun ke manakah dia boleh pergi. Jika dilihat daripada scale 4 hours, apakah pergerakan yang dibuat oleh GJ? Dia membuat sideways. Nampak? Dia turun balik sini. Adakah akan dia naik lagi sekali dan dia akan membuat membuat penurunan lagi sekali? Itu kita tak sure, dan kita hanya boleh jangkakan kemungkinan besar hari ini gold pula GJ probability ataupun possibility dia boleh membuat, sekarang ni kan dia buat kenaikan, penurunan, mungkin dia akan membuat kenaikan balik ke sini, dan mungkin dia akan membuat penurunan lagi ke sini pula. Gitu. Macam mana pun saya jangkakan dia nak pergi ke kotak yang ini dulu. Okey, jom kita tengok daripada skala yang kecil pula, supaya kita nampak. Okey, di sini kita dah nampak pergerakan seperti membuat A, B dan C. Betul A, B, C ni baru jadi wave C, ataupun di scale besar wave A. Gitu. Okey, saya tandakan A dulu. Besarnya. Kau marah ke apa ni? Marah ni. Itulah marah sebab korang tak tengok. Lepas tu kata, alah, kenapa lah tak share sebelum? Tak share. Kita tunjuk dulu. Kita bukan buat mapping, lepas tu kita simpan. Bila dah jadi, baru kita tunjuk. Tak, kita tunjuk dulu. Jadi tak jadi tu belakang kira. Janji kita transparent, kita telus. Kita tunjuk betul-betul. Gitu. Kita bukan jenis simpan mapping. Dah jadi, tengok guys, dah jadi guys. Orang kata, kenapa kau tak bagi tahu tadi? Gitu. Kali ni kita tunjuk. Okey, jika dilihat daripada pergerakan, kita nampak ABC. So sekarang mungkin DJ membuat A. Ada possibility dia akan membuat kenaikan. So kalau kita tengok yang di sini, dia bergerak seperti dalam pergerakan triangle. Betul tak? Ini saya tak tahulah. Saya tengok apa yang saya nampak je. So ini nampak begini, A, B, nanti akan jadi C, akan jadi D, akan jadi E. So dia membuat pergerakan, saya tak ingat nama dia apa, tapi dia akan bergerak begini, dan yang atas ni dia akan bergerak
selari saja. Saya tak ingat lah apa nama pattern ni. Saya tahu dia triangle tapi saya lupa sebab dia ada ascending dengan descending. Tapi saya tak ingat yang mana satu. Sebab ada descending bermaksud dia membuat penurunan, kenaikan, dan dia akan membuat penurunan lagi di mana yang atas ni akan flat. Ataupun descending, saya dah lupa. Yang tu you buka lah nanti dekat Google. Apakah triangle descending? Apakah triangle ascending? Macam mana nak eja ascending tu korang eja lah sendiri. Okay, so apa yang saya nampak ni pergerakan seperti begini. Ada kemungkinan dia akan membuat kenaikan lagi di sampai level ini dan tiba-tiba membuat penurunan untuk completekan pergerakan C. Jadinya jika dilihat daripada skala besar, A dah siap. So sekarang mungkin dia nak membuat sini pula. Saya punya laptop ni problem sikit. Gitu. Patah pula yang ni. Jangan masa aku. Orang nak pergi kerja ni. Time-time ni pula kau nak kacau. Macam tu. So kita tukar yang ni. Yang ni kita tukar jadi B. So A, B. So sekarang possibility price akan membuat C. Gitu. C ni akan turun ke bawah. Okay, dan kita tanda je. Don't worry, kita tanda. Jadi tak jadi tu belakang kira. Janji saya tunjuk. Daripada tak tunjuk, betul tak? Lepas tu pumpang-pumpang, lihatlah profitku, aku buat beribu-ribu. Tak apa, itu buang masa je. Kita tunjuk dulu kiraan ni. Kenapa? Sebab you boleh cari peluang nanti kalau sampai kat sini ataupun ada penurunan, dan you boleh cari peluang nak sell ke, nak buy ke, is up to you. Gitu. So kita dah nampak ada possibility pergerakan membuat triangle di sini dan akan ada penurunan yang terakhir untuk melengkapkan wave C. Sebab apa? Sebab daripada pergerakan scale besar ni, ini saya ajar, kan dia sedang membuat retracement ataupun korektif, pergerakan korektif. Naik, mestilah dia akan membuat pergerakan korektif sebab dia mesti ambil gas dulu barulah dia nak naik lagi, sebab dijangkakan akan ada kenaikan lagi untuk melengkapkan wave yang di atas ni. Sebab baru je saya tanda 3 kat sini, yang ni baru 4. So naik ni mungkin akan membuat wave 5 yang terakhir. Faham? Okay. So saya dah tandakan yang ni. Sampai manakah? Kita cari pula menggunakan Fibo. Ni saya gunakan daripada skala besar. Saya tak suka cari macam ni saja. Saya cari macam ni. So yang ini berkemungkinan dia boleh pergi. Ada 2 zon yang berkemungkinan GJ boleh pergi. Sama ada pergi 187.05 ataupun 186.493. Saya tanda dan saya sebut lagi. Kod lah nanti korang kata tak cakap pun tak cakap. Oh my god. Saya tandakan dulu 1.236 dan 1.618 punya zon. Saya tandakan dulu. So saya boleh buang yang ini. Fibo extension ataupun Fibo retracement ni saya boleh buang. So daripada scale besar saya nampak pergi ke 2 zon yang ini. Sekarang saya akan cari di scale kecil. Faham kenapa saya kata ni scale besar, yang ni saya kata scale kecil? Tengok video sebelum ni saya dah ajar. Okay, sekarang saya akan cari di scale kecil pula. Scale kecil daripada pergerakan yang ini, sebab dia membuat A, B dan C. So sekarang naik buat B, betul tak? So pergerakan dia mestilah bermula daripada sini untuk ke sini pula. Faham tak? Begitulah. So saya akan cari begini. Ni buat A, ni buat B, ini buat C. Ni siap A. So sekarang ni buat B. So saya nak cari yang kecil nanti, saya boleh cari daripada sini je, tak ada masalah. Sampai sini saya akan cari zon 1. Gitu. Yang ni adalah zon di mana dalam kotak hijau juga. Nampak ni? Dalam kotak hijau juga. So zon 1 ni pun dalam kotak hijau. So kalau terjadinya pergerakan, saya boleh jangkakan sama ada dia jadi dekat line merah ni ataupun di zon yang ini. Saya tandakan je menggunakan trend line punya ni. Tanda je. Sebab apa? Kenapa kita tanda? Sebab nanti kita nak tengok apakah yang akan terjadi ataupun apakah zon yang berdekatan di situ. Okay, dan barulah kita cari ada tak zon-zon di sini. Okay, di line merah tadi atas ni ada zon yang kita katakan boleh membuat kenaikan, ataupun di sini yang ni straight ni mungkin di area sini dia boleh naik atas, ataupun di sini di mana bermulanya breakout. At least you dah tahu dah
3 zon ni ada benda yang you perlu perhatikan. Begitu. Faham? Okay. Saya tunjuk dulu. InsyaAllah jadi tak jadi tu saya tak boleh buat apalah. Gitu. Cuma at least saya share supaya you all boleh aware apa yang terjadi nanti. Betul lah dia turun. Aku nak buat apa ni? Aku nak sell ke tak nak? Ada setengah orang dia melihat daripada mapping saya ni ataupun mapping sesiapa pun, tak kisahlah sesiapa pun, nampak peluang. Cik Apple ada bagi tahu tadi, mungkin dia sampai ke sini, aku sell lah, pun dia masuk je sell, turun sampai sini. Tak apalah, at least dia mengambil profit daripada pergerakan, tak ada masalah. Cuma bagi saya, bila dia masuk zone yang ini, ada 3 zone ni, saya lebih suka menunggu sama ada dia akan membuat perubahan harga, dan bila pullback barulah saya akan cari buy. Ini yang pertama. Okay. Ataupun dia pergi ke bawah ni pula, ada perubahan harga, saya akan cari buy. Ataupun dia pergi sampai level yang ke bawah ni, ada perubahan harga, saya cari buy. So, dekat situ saya hanya menunggu dia membuat perubahan harga, baru saya masuk buy tau. Ini konsep saya, ini SOP saya, ini cara saya. Sebab tu saya katakan, dalam trading ni 10% technical, 10% fundamental ataupun mapping ke tak kisahlah, 20% mapping, 80% tu adalah waiting. Tunggu dia pergi. Time ni saya dah bagi, korang tak tunggu, bukan tak tunggu, tak masuk pun. Sebab apa? Tak tengok pun video ni. So sekarang ni kalau nak tengok, nak menunggu, tunggulah korang. Gitu. Sebab bila dia membuat wave 4 yang atas ni, dia boleh jadi sideways. Dia sideways. Kati dia je. Mungkin tak sampai. Dia turun dah, dia naik balik. Daripada naik, dia turun balik. Masa itulah kita kena ubah kita punya mapping. Cuma dari waktu sekarang ni, apa yang saya nampak adalah seperti ini. Gitu. Dia membuat A, ni dia membuat B. Saya tanda dulu apa benda ni. Tanda je. Dia membuat B, naik C, naik D, naik E. So semakin mengecil. Mungkin akan ada penurunan lagi selepas ini. Jadinya untuk saya lebih suka menunggu. Kalau jadi dia turun, dia pergi, ada perubahan harga, baru saya cari. Sebab saya melihat daripada skala besar, market masih membuat kenaikan lagi. Kalau you nak masuk sell kat sini, dia kata kat sini boleh masuk sell, terpulanglah. Sekejap lagi dia libas ke atas, kita tak tahu. Always remember, dia boleh je libas ke mana-mana dia nak. Dia boleh buat macam ni, faham tak? Dia boleh buat macam ni, tak ada masalah. Tiba-tiba dia naik ke atas ni, pun boleh. Dia mencari zon-zon yang ada. Ini yang kita panggil dia buat manipulation. Dia pergi sampai atas ni, barulah dia turun. Time tu dah kena SL korang dah. Sebab tu saya katakan lebih better untuk menunggu. Okay. Dah, itu saja saya nak share. Kalau ada apa-apa, kalau berminat untuk belajar, sila boleh subscribe kepada channel saya ni, okay, The Santai Instructor, ataupun nak join grup Telegram kami pun boleh. Ada link di description, MMT Education. Di situ kita akan letak signal, kita akan letak mapping, kita akan letak benda-benda yang macam ni. Okay, tunggu zone, perhatikan zone, monitor zone, cari sell. Korang carilah sell kat zone yang kita tandakan. Itu je. Okay, kalau nak tahu di mana yang saya selalu share saya punya mapping ni semua, saya selalu share di Facebook saya, iaitu Saiful Zain WTC. Saya malas nak type. Korang carilah kat video sebelum ni, saya dah bagi tahu dah. Saiful Zain WTC, carilah. Nampak muka saya pakai cap, cap ada bentuk just fit tu, gambar baseball, kayu baseball kat depan tu bersilang tu, itu saya punya cap warna kelabu. Itu saya lah. Alright. So, ini saja yang saya nak share. Macam biasa, saya sentiasa mendoakan semua trader yang ada di muka bumi ini sentiasa profit. Kita jadikan 2024 ni sebagai tangga kejayaan kita, supaya 2025 dan seterusnya menjadi kejayaan kita. Kita kena tahu dah, ekonomi dah tak berapa cantik dah sekarang. Betul tak? Alright. Itu saja yang saya nak share. Jangan lupa subscribe. Okay, subscribe. Okay, Assalamualaikum. Selamat bekerja kepada trader yang betul full time. Selamat bertrade. Okay, InsyaAllah kalau berkesempatan saya akan buat live pada malam ni. Kalau tak, minta maaf saya tak dapat buat lah. Sebab semalam pun saya tak dapat buat. Minta maaf sangat. Okay, itu sahaja daripada saya, Cik Apple.
Nanti lepas ni saya nak buat account TikTok pula. Nanti you pun boleh follow pula dekat account TikTok saya. Okay, saya nama pun saya tak fikir lagi nak letak nama apa. Gitu. Itu je lah kalau saya bercakap lagi, korang tak pergi kerja lah nanti. Okay, Assalamualaikum guys. Selamat pagi, selamat bekerja, berhati-hati di jalan raya. Bye-bye.